Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini admin akan menceritakan satu kisah seram yang dikatakan diceritakan oleh seorang wanita. Mari kita dengarkan kisah ini. Kisah ini berlaku kira-kira pada tahun 1984 yang lalu. Suami wanita tersebut merupakan seorang pegawai tentera yang ditugaskan di kamp Batalion 2 Melayu di Raja Malaysia. Ketika itu, dia dan suaminya duduk di sebuah kamp di Batu Lima, Mentakap, Pahang. Pada waktu itu komunis masih lagi bertapak di Malaysia. Maka selalunya anggota Batalion 2 Melayu ini akan ditugaskan untuk menjaga kawasan hutan Lancang, kawasan Mancis dan juga sekitar kawasan Bukit Emas, Pahang, serta banyak lagi tempat yang lain. Para anggota perlu membuat rondaan memandangkan saki-baki komunis ada di kawasan tersebut. Namun kali ini suaminya tidak terlibat dengan operasi membenteras saki-baki komunis yang berada di sekitar hutan di negeri Pahang. Suaminya berada di barisan belakang dengan seorang pegawai doktor. Tugas mereka adalah untuk menjaga kamp, kebajikan isteri dan anak-anak anggota yang ditinggalkan suami kerana terlibat dalam operasi membenteras saki-baki komunis. Tulisnya lagi, sebenarnya kami hidup dalam ketakutan kerana komunis ada di kawasan berdekatan, tetapi anggota kami sentiasa siap sedia sebilang masa. Rumah pegawai dan rumah anggota lain-lain pangkat diasingkan disebabkan suaminya seorang pegawai tentera berpangkat Lieutenant muda pada waktu itu. Mereka ditempatkan di sebuah rumah jenis banglo, manakala anggota lain-lain pangkat pula ditempatkan di rumah flat dan ada yang duduk di rumah kayu. Kita panggil rumah hijau atau rumah papan. Rumah itu adalah peninggalan tentera British dahulu. Ceritanya lagi, suaminya tidak boleh meninggalkan kamp, begitu juga dengan pegawai doktor yang berpangkat Major itu tadi. Dipendekkan cerita, si doktor ini baru sahaja berkahwin. Isterinya pula masih belajar di sebuah universiti yang terletak di Kuala Lumpur. Mereka hidup secara berasingan. Jadi doktor itu terpaksa menjemput isterinya menumpang di rumah mereka. Ketika doktor tersebut menginap di rumah mereka, wanita tersebut sedang mengandung 2 bulan. Pada awalnya, doktor tersebut merancang mahu menumpang selama seminggu, tetapi tidak jadi kerana pada keesokan harinya isteri doktor mahu balik ke Kuala Lumpur sebab ketakutan. Mari kita dengar lebih lanjut kenapa beliau ketakutan. Ceritanya bermula pada satu malam. Kebetulan pula malam itu adalah hari Khamis, malam Jumaat. Mereka berempat sedang makan malam. Wanita tersebut, suaminya, doktor dan isteri doktor. Selepas makan malam, mereka bersantai sambil menonton televisyen. Tiba-tiba datang sebuah Land Rover tentera di hadapan rumah. Wanita tersebut membuka tingkap kerana mahu lihat siapa yang datang. Rumahnya itu jenis banyak tingkap. Bayangkan saja rumah banglo peninggalan tentera British. Rumahnya pula berjauhan antara satu rumah dengan rumah yang lain, dalam lebih kurang 100 meter ke 300 meter. Bukan itu sahaja, rumahnya juga terasing dengan rumah orang lain kerana di belakang rumahnya terdapat anak sungai kecil yang memisahkan rumah wanita tersebut dengan gudang peluru. Berbalik kepada cerita tadi, wanita tersebut mendengar suara anggota memberi salam dan dia menjawab salam tersebut. Kemudian seorang anggota berpangkat sarjan bertanya, "Assalamualaikum puan, ini rumah Tuan A ke?" Beliau menjawab, "Ya, betul." Suaminya kemudiannya menghampiri tingkap dan bercakap sendiri dengan sarjan berkenaan. "Tuan, kami difahamkan bahawa Dr. K ada kat rumah Tuan." Suaminya mengiyakan pertanyaan tersebut. Mendengar namanya disebut, doktor tersebut menghampiri tingkap dan terus bertanya, "Ada apa hal, sarjan?" Sarjan itu menjawab, "Saya baru saja meronda kawasan dan kami berdua terjumpa seorang isteri anggota bersama anak kecil." Doktor tersebut bertanya lagi, "Pimpin atau dukung?" Sarjan pun menjawab, "Dukung." "Kami tanya nak ke mana, dia kata nak datang ke sini, ke rumah Tuan A." Doktor memberi arahan kepada sarjan dan pemandu untuk pergi ambil perempuan tadi dan bawa ke klinik. Nanti dia akan menyusul kemudian. Jadi anggota tadi pergi semula ke tempat yang dia bertemu dengan perempuan tadi, iaitu di pondok menunggu bas. Tidak berapa lama kemudian, sarjan tadi menelefon rumah saya untuk bercakap dengan doktor. Cerita wanita tersebut.
Suaminya pun menjawab doktor sudah bergerak ke klinik. Suaminya sempat bertanya kepada sarjan tadi tentang perempuan bersama anak kecil itu. Tetapi sarjan jawab dia tak tahu perempuan itu sudah pergi ke mana. Dia ada cari juga di sekitar kawasan pondok menunggu bas, namun tidak jumpa. Hairan juga macam mana perempuan boleh berjalan cepat sangat sambil bawa anak kecil. Waktu malam pula tu. Kalau dia jalan dah tentu kita di sini nampak. Sarjan beritahu pada suaminya takkan dia jalan ikut hutan kerana ini satu-satunya jalan yang ada. Sebelum ini juga, wanita berkenaan pernah mendengar cerita tentang perempuan gendong anak sedang menunggu di pondok bas dan berjalan pada waktu malam. Selalu anggota yang bertugas malam terserempak dengan perempuan berkenaan, tetapi dia takut nak beritahu pada suaminya dan isteri doktor ketika itu. Sebabnya malam itu malam Jumaat. Tambahan pula dia sedang mengandung masuk 2 bulan anak pertama. Sebenarnya suaminya pun tahu tentang cerita itu, tetapi dia sengaja buat macam biasa sebab rumahnya ada tetamu. Tidak berapa lama selepas itu mereka mendengar bunyi kereta doktor masuk ke kawasan laman rumah. Doktor pun masuk ke dalam rumah dan mereka terus bertanya, "Macam mana doktor, ada ke perempuan yang sarjan bagi tahu tadi?" Doktor berkata, "Tak ada. Tapi tak apa, dah pesan dekat budak-budak tadi tu. Kalau ada terus telefon saya." Selepas itu suaminya pun membuka cerita tentang perempuan gendong anak berkenaan. Alangkah terperanjatnya doktor apabila mendengar cerita itu. Doktor terus bertanya kepada suaminya, "Memang betul ke ada benda tu kat sini?" Suaminya menjawab, "Aku pun tak tahu sebenarnya betul ke tidak, tapi aku ada dengar. Bukan seorang je yang bercerita pasal ni. Tapi yang aku peliknya, macam mana dia tahu kau ada kat sini?" "Itulah yang aku fikirkan dari tadi, sebab isteri aku tengah mengandung tu," kata doktor. Sekarang dia dah rasa seram sangat kerana isteri doktor rupa-rupanya baru sahaja mengandung. Usia kandungannya baru masuk sebulan. Mereka kemudiannya membuat keputusan batalkan menonton filem di televisyen yang mereka sedang tengok. Masing-masing masuk ke dalam bilik untuk tidur. Sedang mereka tidur, kira-kira dalam anggaran pukul 2 lebih pagi, rumah mereka mula diganggu. Mula-mula bunyi telefon berdering. Suaminya bangun ke ruang tamu untuk mengangkat telefon. Namun selepas telefon itu diangkat, tidak ada suara yang menjawab. Selepas itu suaminya meletak telefon dan masuk ke bilik semula. Tidak lama kemudian telefon itu berdering lagi. Tapi kali ini doktor pula yang angkat telefon. Seperti tadi juga tidak ada orang pun yang bersuara di sebalik panggilan telefon itu. Wanita tersebut berbisik kepada suaminya. Dia pun berkata, agaknya benda itu. Tetapi suaminya cuba menafikan. Katanya dah nak masuk waktu subuh ni, mana ada. Tidak berapa lama selepas itu, ada yang mengetuk pintu rumahnya. Pintu rumah mereka jenis besar, ada cermin dan berbingkai kayu. Jadi mereka terpaksa gantung langsi supaya tidak nampak orang di bahagian luar pintu rumah. Suaminya bangun, lalu dia mengendap dari daun pintu bilik mereka. Dia curi-curi tengok di sebalik kain langsi pintu. Suaminya berkata dia nampak seorang perempuan bertudung kain batik di kepala, tetapi tidak nampak mukanya sebab perempuan itu menghadapkan mukanya ke tempat rak kasut. Suaminya berkata memang confirm benda tu. Mungkin kerana tidak ada yang membuka pintu. Tidak berapa lama selepas itu, makhluk itu seolah-olah marah. Rumah mereka yang dikelilingi dengan pokok mangga tiba-tiba macam ada angin kencang. Tingkap merata-rata macam ada orang ketuk. Tingkap rumah mereka diketuk kuat dari satu tingkap ke tingkap yang lain. Rumahnya dahlah banyak tingkap, semua tingkap kaca bingkai kayu jenis lama. Mereka yang berada di dalam rumah ketakutan dan masing-masing hanya diam membisu. Yang paling takut mereka dengar di mana-mana. Mereka sendiri tidak pasti sama ada di depan rumah atau di belakang rumah atau mungkin di atas pokok. Ada suara perempuan menjerit menangis-nangis diselang-seli dengan suara bayi yang menangis. Dengan kuat, mereka berempat terus mendiamkan diri sambil berdoa dan membaca apa-apa ayat yang mereka ingat sampailah hilang bunyi tersebut. Pada keesokan paginya mereka membuka pintu rumah dengan tujuan untuk melihat apa yang telah terjadi di luar.
Sebab malam tadi mereka dengar dengan jelas pokok yang bergoncang kuat akibat angin yang kencang. Mereka juga turut mendengar penutup tung sampah melayang-layang. Tetapi rupa-rupanya tidak ada apa-apa pun yang berlaku di luar rumah. Selepas itu rumah mereka didatangi oleh 2 orang anggota pengawal gudang senjata dan menceritakan bahawa mereka berdua diganggu di dalam gudang tersebut. Sudahnya mereka berdua terpaksa keluar duduk jauh dari gudang senjata. Suaminya bertanya, "Kamu berlindung di mana?" Anggota tersebut menjawab, "Kami berdua duduk di dalam sungai kecil di belakang rumah tuan." Kemudian suaminya pergi melawat gudang menyimpan senjata tersebut kerana dikhawatiri ada yang hilang atau rosak. Kesudahan ceritanya, isteri doktor tersebut pulang ke Kuala Lumpur, manakala wanita itu pula balik ke Melaka dengan menaiki sebuah bas ekspres kerana terdapat seorang ustaz yang menasihati suami wanita tersebut supaya isterinya dihantar ke kampung untuk mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini daripada berlaku. Suaminya pun tidak duduk di rumah banglo itu lagi, dia berpindah ke Berek Bujang. Mereka mendapat maklumat dari anggota awam yang dah lama bertugas di situ. Kata mereka ada kejadian berdarah pernah berlaku di situ, di mana seorang isteri anggota tentera sudah mengandung, sedangkan waktu itu suaminya tidak ada di Malaysia kerana bertugas di Kongo, Afrika, ketika suaminya bertugas di luar negara. Si isteri ini berselingkuh dengan orang putih yang bertugas di situ. Menurut cerita tersebut, perkara ini berlaku selepas kemerdekaan Malaysia. Kerana perselingkuhan dengan orang putih itu, dia mengandung tanpa suami di sisi. Akibatnya wanita itu tertekan dan merasa malu dengan masyarakat sekeliling, lalu menyebabkannya mengambil jalan singkat dengan membunuh diri bersama dengan anak di dalam kandungannya di tepi jambatan berdekatan pondok bas. Di pondok bas itulah selalu orang ternampak kelibat seorang wanita yang mendukung anak kecilnya. Menurut ceritanya lagi, cerita yang dialami oleh wanita itu benar-benar berlaku, tetapi kisah wanita mengandung yang membunuh diri itu tidak dapat dipastikan kesahihannya. Sama-samalah kita ambil iktibar dan pengajaran dari kisah tersebut, agar kita tidak melakukan perbuatan dosa yang akhirnya akan merugikan diri sendiri. Sekian.